Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa memberi kita taufik untuk kita menggunakan segala nikmat tersebut pada perkara-perkara yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga diangkatkan segala ujian, penyakit yang menimpa kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lepas, iaitu pada minggu lepas, kita membaca beberapa hadis tentang kelebihan Al-Quran. Antaranya hadis-hadis yang kita baca sebelum ini tentang kelebihan orang yang menghafal Al-Quran, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Al-Quran itu juga diberi kelebihan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan orang yang menghafal Al-Quran dan beramal dengannya akan diberi kelebihan untuk memberi syafaat pertolongan kepada orang-orang Islam yang melakukan dosa. Orang yang patut dimasukkan ke dalam neraka, diberi kepada orang yang berhafal Quran ini kelebihan untuk memberi syafaat. Kemudian kita baca hadis tentang setidak-tidaknya kita yang tidak dapat menghafal keseluruhan Al-Quran itu, menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan harian kita. Kerana Al-Quran ini kitab hidayat, kitab yang memberi cahaya, memberi keberkatan di dalam hidup kita, dan juga memberi keberkatan kepada isi rumah kita. Di mana kita apabila membaca Al-Quran, sentiasa membaca Al-Quran, ia akan dapat membersihkan hati kita, memberi keberkatan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kemudian kita membaca hadis, kalaulah kita tidak dapat menghafal keseluruhan Al-Quran, pastikan dalam hati kita ada surah-surah tertentu yang kita hafal. Kita hafal kerana hati yang ada Al-Quran, hati yang sentiasa ada sebahagian daripada Al-Quran ini, maka hati itu ada nur, ada cahaya, ada pemeliharaan. Namun sekiranya hati itu kosong daripada Al-Quran, kosong daripada zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi umpamakan seperti rumah yang telah ditinggalkan. Rumah yang telah ditinggalkan, maka sudah tentulah banyak gangguan-gangguan yang akan merosakkan manusia tersebut. Seperti mana rumah yang kosong, banyak jin dan sebagainya yang mengganggu, begitulah hati yang kosong daripada mengingati Allah, pasti ada gangguan-gangguan yang menyeret tuannya kepada perkara-perkara yang tidak baik. Kemudian kita baca hadis tentang kelebihan orang yang membaca Al-Quran di dalam solat. Adalah lebih baik, lebih afdal berbanding dengan orang yang membaca Al-Quran di luar solat. Membaca Al-Quran itu dah baik dah. Di luar solat maupun ketika solat, di dalam solat, baik belaka. Tapi kelebihan yang banyak diberi kepada orang yang membaca Al-Quran di dalam solat. Baik, hari ini kita nak sambung
beberapa hadis lagi berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yajida fihi thalatha khalifatin izamin simanin. Qulna na'am. Qal fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalifatin izamin simanin. Rawahu Muslim. Daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari bertanya kepada kami, kepada sahabat. Nabi bertanya kepada sahabat, apabila salah seorang daripada kamu kembali ke rumah, adakah kamu suka jika mendapati 3 ekor unta betina, 3 ekor unta betina yang hamil dan besar setergemuk? Maknanya kamu suka tak kalau kamu balik-balik rumah ini, kamu dapati di rumah kamu itu ada 3 ekor unta betina yang hamil, besar serta gemuk unta. Maka kami pun menjawab, sahabat pun menjawab, ya memang sudah tentulah kami seronok. Tanpa ada kerja buat yang berat, tiba-tiba bila kami balik tengok ada unta, 3 ekor pula tu. 3 ekor unta betina pula, hamil pula tu. Maka Nabi SAW pun bersabda, 3 ayat yang kamu baca. 3 ayat yang kamu baca dalam solat adalah lebih baik daripada 3 ekor unta betina yang hamil dan besar serta gemuk. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita tentang kelebihan orang yang membaca Al-Quran di dalam solat. Kelebihan orang yang membaca Al-Quran di dalam solat. Mereka ini diberi perumpamaan 3 ayat yang dibaca seperti mana mereka bila kembali mendapati unta betina yang hamil. Unta ini tuan-tuan, harta yang cukup mahal. Harta yang cukup mahal. Yang disukai pula, betina pula tu. Kemudian hamil pula tu. Besar dan gemuk pula. Macam-macam kebaikan dapat dengan membaca 3 ayat. Bukan makna kalau baca 1 ayat tak ada kelebihan. Tak. Bahkan membaca 1 ayat itu pun yang kekal pahalanya itu lebih afdal dan lebih hebat daripada ribuan unta betina. Kerana unta betina ke unta jantan ke berapa ribu pun dia akan binasa. Tetapi pahala yang kekal ini, pahala itu akan kekal selama-lamanya, memberi bantuan kepada Tuhan yang empunyanya. Satu tuan-tuan, bacalah Al-Quran ketika mana kita solat. Walaupun kita semayang sunat, kita ni suka semayang sunat, kita baca Fatihah saja. Lepas tu terus rukuk, Allahu Akbar, tu rukuk. Tak nak baca pun ayat Al-Quran, surah. Padahal disunatkan kita membaca surah. Bukan sekadar disunatkan kita membaca surah ketika semayang fardu. Bahkan semayang sunat pun disunatkan kita membaca surah. Maka kita bacalah surah yang senang-senang untuk kita. Walaupun semayang tu semayang sunat. Kita bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Ataupun rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Kerana kelebihan membaca Al-Quran di dalam solat itu lebih daripada kita membaca Al-Quran di luar solat. Ambil peluang ini tuan-tuan. Kita baca surah di dalam solat. Selepas membaca Fatihah, baca surah. Ramai kita tengok semayang sunat, sekadar membaca Fatihah terus rukuk. Susah sangat ke kita nak baca ayat yang pendek-pendek, surah yang pendek-pendek? Tak susah pun. Tapi dah menjadi kebiasaan. Sebahagian masyarakat kita dah jadi kebiasaan kalau semayang sunat, tak payah baca surah-surah ni. Jangan. Baca surah kerana ada kelebihan yang Allah sediakan. Baik. Hadis yang seterusnya. An Uthman bin Affan عن عثمان بن عبد الله بن عوس الثقفي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الرجل القرآن في غير المصحف 1000 درجة وقراءته في المصحف تضعف على ذلك إلى 2000 درجة. رواه البيهقي.
daripada Sayyidina Uthman, daripada Uthman bin Abdullah. Sayyidina Uthman bin Abdullah bin Aus As-Saqafi radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan daripada datuknya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, membaca Al-Quran tanpa mushaf. Iaitu dia baca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran, tanpa melihat mushaf, baca daripada ingatan, mendapat 1000 darjat pahala. Dapat apa? 1000 darjat pahala. Dan membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Dia baca Al-Quran dengan buka mushaf ni. Buka mushaf, dia tengok ayat Quran, dia pun baca. Maka digandakan pahala sehingga 2000 darjat. Tadi baca Al-Quran daripada hafalan tanpa melihat mushaf, diberi 1000 darjat. Adapun membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, diberi 2000 darjat. Jadi hadis-hadis sebelum ni menceritakan kelebihan seorang yang hafiz. Seorang yang hafiz Al-Quran. Al-Quran. Sudah tentulah mereka ni antara orang yang banyak membaca Al-Quran. Tetapi orang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, mengikut hadis yang kita baca ini, diberi kelebihan 2 kali ganda. Kerana apa? Kerana kebiasaannya orang yang membaca Al-Quran ini dengan melihat mushaf, kebiasaannya akan menyebabkan orang yang membaca ini bertadabbur. Bertadabbur, iaitu meneliti makna-makna secara mendalam. Makna-makna Al-Quran secara mendalam dan lebih tumpuan ketika baca dengan melihat Al-Quran. Bahkan melihat Al-Quran itu sendiri ada pahalanya. Kita memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, melihat Al-Quran, itu telah ada pahalanya. Maka dari segi itu, membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran lebih ganjarannya daripada orang yang membaca Al-Quran dari hafalannya. Namun ada hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang lain yang menyatakan membaca Al-Quran daripada hafalan lebih afdal. Lebih afdal daripada membaca Al-Quran daripada ketika melihat Al-Quran. Namun kata Imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, kata Imam Nawawi, dua-dua tu betul. Dua-dua itu, sama ada membaca Al-Quran daripada hafalan ataupun membaca Al-Quran daripada membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran, dua-duanya ada kelebihan. Jadi dia tidak ada percanggahan. Cuma balik kepada orang yang membaca. Sekiranya orang yang membaca itu membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Dengan melihat mushaf, dia lebih memberi perhatian. Dia lebih memberi tumpuan. Fikirannya lebih menumpu kepada erti, makna dan tadabbur dan sebagainya. Maka ketika itu orang ini lebih baik dia baca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Tapi sekiranya orang yang membaca Al-Quran daripada hafalannya, bila dia baca daripada hafalan, dia lebih menumpu, lebih tumpu, lebih memerhatikan ayat-ayat dan juga makna-maknanya. Maka bagi orang ni membaca Al-Quran daripada hafalan lebih afdal. Jadi pokok pangkalnya baca Al-Quran. Sama ada daripada hafalan maupun daripada dengan melihat Al-Quran. Yang penting ialah membaca Al-Quran. Dan diriwayatkan bahawa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an antara orang sahabat Nabi yang banyak membaca Al-Quran. Sehingga 2 naskah yang dibaca, 2 naskah itu menjadi buruk, iaitu koyak. Maknanya membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Dengan melihat Al-Quran. Adapun Nabi SAW baca daripada ingatan. Nabi tidak memegang Al-Quran daripada ingatan. Begitu juga disebut bahawa sesiapa yang membuka lembaran Al-Quran selepas mengerjakan solat subuh dan membaca 100 ayat akan mendapat pahala sebanyak seisi dunia. Dikatakan di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, sesiapa yang membaca Al-Quran selepas daripada solat subuh
dengan membuka Al-Quran, membaca 100 ayat, membaca 100 ayat, maka dia mendapat pahala sebanyak seisi dunia. Membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran. Begitulah keadaan yang disebut. Bahkan melihat Al-Quran ini ada kelebihannya. Dikatakan melihat Al-Quran ini baik untuk penglihatan mata. Baik untuk penglihatan mata. Dikatakan pada suatu hari datang seorang bertanya tentang masalah yang dihadapi. Ini berkaitan dengan pandangan mata ini. Masalah penglihatan. Maka guru yang ditanya itu pun menjawab, kamu perbanyakkanlah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, dengan melihat mushaf Al-Quran ini. Kerana dengan melihat tulisan ini akan memberi kebaikan bagi mata. Bahkan ibadat bagi mata itu, melihat Al-Quran. Dari segi ini, maka melihat Al-Quran, membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran lebih banyak ganjaran pahalanya. Baik. Tapi yang paling penting apa tuan-tuan? Membaca Al-Quran dan memerhatikan makna dan sebagainya. Sama ada dari hafalan maupun ketika melihat mushaf. Baik. Hadis yang seterusnya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahu al-ma'. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha? Qal kathratu dzikril maut wa tilawatul Quran. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi, sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Maka baginda pun ditanya, baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, apakah penggilapnya? Kalau dah berkarat, bagaimana kita nak kilatkan dia? Nak guna apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, banyakkanlah mengingati mati, banyakkanlah mengingati maut, banyakkanlah mengingati mati dan banyakkanlah membaca Al-Quran. Mengingati mati dan membaca Al-Quran sebagai penggilap bagi hati yang berkarat. Kita manusia ini tuan-tuan tidak sunyi daripada kesalahan. Bahkan tidak sunyi daripada dosa kerana banyaknya kelalaian daripada mengingati Allah. Dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang. Maka apabila seseorang ini melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati itu akan terkena bintik-bintik hitam. Maka nak permudahkan pemahaman, Nabi pun membawa andaian, membawa contoh seperti mana besi yang terkena air. Besi bila terkena air, maka besi itu menjadi karat. Begitu jugalah hati ini bila terkena dosa, maka hati itu pun akan berkarat. Akan menjadi hitam, menjadi pudar, akhirnya menjadi gelap. Menjadi gelap. Maka apabila hati ini gelap, maka susahlah seseorang itu hendak mentaati perintah Allah. Bukan kerana dia tak boleh mentaati perintah Allah, bukan kerana dia tak tahu, bukan. Bukan kerana dia tak tahu benda ni kewajipan, bukan. Bukan dia tak tahu benda tu kalau tak buat berdosa, dia tahu. Contohnya solat. Solat ini kefarduan, kewajipan yang mesti kita lakukan. Kewajipan yang utama, kewajipan badan, ibadat badan ialah menjaga solat. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu susah ke? Tak susah. Kan? Katalah contohnya semayang maghrib. Susah ke orang nak semayang maghrib? Tak tidur pun. Elok je tengah duduk. Dia tak tahu ke solat itu wajib? Tahu.
Dia tak tahu ke kalau tak solat itu berdosa? Tahu. Dia tak kuat ke nak solat? Tak kuat macam mana? Petang-petang jogging. Kan, tak kuat ke? Kuat. Kan, semua cukup. Tapi tak solat. Kadang-kadang, dia tengok orang solat. Tapi dia tetap juga tak solat. Kadang-kadang, dia sanggup hantar orang pergi solat. Dia suruh orang solat. Tapi dia tak solat. Kenapa tu? Antaranya kerana hati telah karat. Hati ini karat pasal apa? Pasal dosa. Dosa ni kenapa pula dosa? Dosa ni kerana, pertama kerana kita meninggalkan kewajipan yang diwajibkan oleh Allah ke atas kita. Allah wajibkan sesuatu kewajipan, mesti buat. Tiba-tiba kita tak buat. Datanglah dosa. Karat, menjadi hitam hati itu. Yang kedua, kenapa hati hitam? Kerana dosa. Dari mana datang dosa? Kerana kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jaga dua benda. Buat apa yang Allah perintah. Dan apa yang Allah perintah kepada kita sehari semalam ini tak banyak. Dari segi ibadat badan, hanya disuruh setiap hari ini semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu saja. Tak banyak. Diberi kita 24 jam. Tapi diminta kita semayang 5 waktu. Bahkan semayang 5 waktu itu baik untuk kita. Memang baik sangat untuk kita, untuk hati kita, untuk kehidupan kita. Kenapa kita tak nak buat? Kenapa kita tak nak buat? Jadi kita buat perintah Allah ni. Kita tinggalkan apa yang Allah haramkan. Maka hati itu akan jadi baik. Tapi kalau kita langgar perintah Allah, maka dia akan menyebabkan hati menjadi kotor, menjadi hitam. Baik. Bila besi karat, nak bersihkan besi. Ataupun nak biar je jadi karat. Bila besi itu dibiarkan berkarat, akhirnya besi itu tidak ada kegunaannya. Tak boleh nak pakailah. Nak buat apa pun tak boleh. Tak kuat. Begitulah manusia ini. Kalau dibiarkan dengan melanggar perintah Allah, melanggar perintah Allah, melanggar perintah Allah, dia jadi mudah. Akhirnya hidup dia yang paling mudah apa? Meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Mudah. Tak rasa apa-apa. Tak rasa suatu dosa, tak rasa suatu kerugian. Pasal apa jadi macam ni? Pasal dah biasa. Tapi kalau dia bekerja, dia meniaga, kalau satu hari tak pergi meniaga, dia rasa rugi. Dia rasa rugi pasal, habislah tak dapat untung hari ni. Kalau pergi meniaga tadi boleh dapat 300, 500, dia rasa rugi. Tapi bila dia tak semayang, dia tak rasa rugi. Pasal apa? Pasal hati ini telah hitam. Maka kita nak selamatkan diri kita, supaya badan kita ini ada manfaat, hati kita ini ada manfaat, hidup kita ini ada manfaat untuk diri kita dan juga manfaat untuk orang lain, maka kita kena bersihkan hati tersebut. Macam mana nak bersihkan hati tersebut? Ialah membersihkan hati itu dengan amalan-amalan zikir dan juga membaca Al-Quran, mengingati maut, mengingati mati, dan juga membaca Al-Quran. Kalau ikut hadis ni lah. Pasal apa mengingati mati? Kerana orang yang banyak mengingati mati, dia akan sadar bahawa hidup ini bukan habis di dunia. Dia akan sadar bahawa hidup ini adalah peluang yang Allah beri untuk kita mengumpul sebanyak-banyak harta untuk dibawa ke akhirat. Orang yang sentiasa mengingati mati walaupun dia kaya, walaupun dia ada kekuasaan, dia ada ramai pengikut, dia macam-macam kelebihan yang dia ada, dia tetap mengakui dirinya lemah. Dia tetap mengakui, dia sadar dirinya hebat macam mana, kaya, pandai macam mana pun, dia sadar dirinya lemah. Kenapa? Satu hari dia akan mati. Bila mati tak habis cerita tuan-tuan. Bila mati lagi banyak cerita. Kerana ada soal jawab berkaitan dengan amalan kita di dunia. Maka orang yang mengingati mati ini, dia akan jaga diri dia. Dia akan jaga tutur kata dia.
tidak suka menabur fitnah, tidak suka membawa berita-berita yang tak pasti kesahihannya. Pasal apa? Pasal dia takut ke akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Akhirat nanti akan dipersoalkan. Jadi, bila sentiasa mengingati Al-Quran, maka dia akan jaga waktu dia. Dia akan jaga hidup dia ni sentiasa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini akan membersihkan bintik-bintik hitam yang ada di dalam hati-hati kita, yang ada di dalam hati kita. Bintik-bintik hitam itu akan hilang dengan membaca Al-Quran. Kerana membaca Al-Quran ini sebaik-baik zikir. Apatah lagi apabila kita membaca Al-Quran, kita faham ceritanya, kita faham maknanya, maka dia menjadi panduan kita. Kita nampak daripada Al-Quran yang kita baca ini, kita lihat daripada Al-Quran yang kita baca ni, oh, untungnya orang yang taat perintah Allah. Oh, berbahagianya orang yang taat perintah Allah. Bila kita baca Al-Quran, kita faham, kita pun lihat di dalam Al-Quran, ruginya manusia yang meninggalkan perintah Allah dan perintah Rasul. Maka cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran, bacaan yang kita baca di dalam Al-Quran itu akan mendidik hati kita, sehingga menjadi yakin terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana menjadi yakin terhadap perintah Allah? Sehingga kita menjadi yakin apa sahaja yang Allah wajibkan, pasti benda tu penting di dalam hidup kita. Mesti kita laksanakan. Dan pasti bila kita laksanakan perintah Allah, Allah memberi kebaikan bagi kita di dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat. Nah, ini kena ada keyakinan. Kalau kita melawan perintah Allah, pasti ia akan mendatangkan kemudaratan terhadap diri kita. Sama ada kemudaratan zahir maupun kemudaratan batin. Walaupun kita kaya lah, kita hebat macam mana pun, pasti orang yang melanggar perintah Allah ini, hidupnya tidak ada keberkatan. Pasti. Hidup di dunia rugi, dan di akhirat menanti azab. Pasal itu tuan-tuan, hidup ini peluang, dan perintah yang Allah perintahkan mewajibkan kepada kita sedikit. Kita sembahyanglah. Waktu sembahyang, kita sembahyang. Seperti mana waktu makan, kita makan. Kan? Baru teratur hidup. Tak? Tapi kalau waktu makan, dia tak makan. Waktu tidur, dia tak tidur. Waktu semayang, dia tak semayang. Teratur ke hidup? Memang tak teratur. Tak? Memang tak. Bila tak teratur, waktu tidur tak teratur. Tuan-tuan tengok. Waktu tidur tak teratur. Doktor kata apa? Sihat ke orang ni? Pasti mendatangkan penyakit. Waktu makan tak teratur. Dia makan benda-benda yang tak sepatut. Dia makan, tapi makan benda yang tak sepatut. Waktu makan, kadang langsung tak makan. Doktor kata sihat ke orang ni? Pasti mendatangkan penyakit. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Dia maha mengetahui apa yang paling baik bagi kita dan apa yang paling buruk bagi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebagai seorang Muslim, jaga sembahyang 5 waktu ini. Kerana dia adalah perkara yang paling penting dalam hidup kamu sebagai seorang Muslim. Kalau kita jaga sembahyang 5 waktu, dia pasti akan membawa kebaikan bagi kita. Kalau kita tinggalkan, buat benda sembahyang ini perkara yang sambil lewa, ikut suka kita nak buat-buat, nak tinggal-tinggal, pasti dia mendatangkan keburukan di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita sibuk bertanya orang, kenapa hidup saya ni tak tenteram, kenapa rumah tangga saya ini berkecamuk, kenapa bila saya buat benda tak menjadi, macam-macam masalah, kenapa hati saya susah, macam-macam. Kita tanya dia, kamu jaga tak solat? Gitulah tuan-tuan. Kita jaga solat ni tuan-tuan, dan kita banyakkan membaca Al-Quran.
Kerana dengan membaca Al-Quran ini dan mengingati maut itu akan membersihkan hati-hati kita, akan membersihkan hati kita daripada kesalahan. Tak ada manusia yang bersih, yang tidak ada noda dosa. Semua ada kesilapan, dan sebaik-baik manusia bila melakukan kesilapan, dia kembali segera kepada Allah, bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan bagi kita semua dan menjadikan kita ini melaksanakan ibadat dengan lisan kita, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran dan menjadikan tubuh badan kita sentiasa tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Insya-Allah kita akan bertemu pada bulan hadapan setiap hari Sabtu, minggu pertama, minggu kedua dan juga minggu ketiga. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.